أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, yang saya kasih sahabat juga Ustaz Al-Fadil, Ustaz Adi Ridwan selaku imam Kampung Bukit apa tadi? Bukit Larang ya. Pengusi Jawatan Kuasa Surau Kampung Bukit Larang, tuan-tuan, puan-puan, bapa-bapa, ibu-ibu, saudara-saudari yang saya kasihi. Pertamanya, alhamdulillah lah, syukur pada Allah dapat bersama-sama pada malam ni. Dan saya kira ini kali yang sebenarnya kali kedua Ustaz. Masa tu saya ceramah Sibuk Ramadan tahun 90, surau lama kan saya ingat. Masa tu surau lama tahun 98 saya ingat. Itu kali pertama lah. Jadi alhamdulillah untuk kali yang kedua ni tuan-tuan dapat bersama-sama dengan saya, menjemput saya untuk bersama-sama kita bermuzakarah ya. Kita berbincang, kita bersama-sama berkongsi ilmu. Saya sebenarnya bukan muallim lah orang biasa je lah. Pengalaman pun tak banyak. Kerja pun baru lagi 29 tahun, dah besar dah. Jadi saya dijemput oleh tuan-tuan untuk bersama-sama berkongsi ilmu pada malam ni, yang kita namakan, kita masih lagi dalam bulan Muharram. Walaupun Muharram tu tidaklah berlaku, hijrah Nabi tu tidaklah berlaku dalam bulan Muharram ya. Itu fakta tuan-tuan. Apapun alhamdulillah kita tak salahlah kita cerita tentang Muharram ni dalam bulan kita cerita hijrah dalam bulan Muharram untuk kita sama-sama bermuhasabah ya, kita cuba belajar mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan tajuk yang diberikan kepada saya juga, saya kira ini lagu popular Tan Sri SM Salim ni ya, dulu lain sekarang lain. Jadi kalau nak bincang tajuk lagu tu, saya tak mahirlah untuk menyanyikan lagu dulu lain sekarang lain. Tapi untuk kita sedikit berkongsi ilmu, insya-Allah kot kita bersama-samalah kita bincang ya. Mudah-mudahan apa yang saya cuba nak sampaikan pada malam ni, insya-Allah mudah-mudahan kita jadi orang yang benar-benar dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan yang saya kasihi, sebelum saya meneruskan ya ucapan ataupun ceramah pada malam ni, saya nak bawa satu cerita ataupun satu kisah yang berlaku di zaman baginda Nabi SAW ya. Dan saya kira kalau tuan-tuan biasa pergi ke Madinah Al-Munawwarah ya, antara tempat yang orang akan tuju, yang orang tak lupa ialah pasar Madinah. Jadi pasar Madinah ni antaranya yang masyhur orang menjual buah kurma ya, kismis dan seumpamanya. Saya nak cerita ni tentang bagaimana satu cerita, ada satu orang sahabat Nabi namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah ni tuan-tuan, pernah satu masa dia lalu di pasar Madinah ni. Jadi kita maklum suasana di pasar tu macam mana, keadaan orang yang berjual beli ya, dan suara orang yang menjerit minta beli jual seumpamanya, yuk pikul berlaku di pasar. Jadi kata Abu Hurairah kepada orang-orang di pasar ni, apakah yang telah menyebabkan kamu kebingungan? Dalam bahasa kita, pasal apa bingung sangat ni, kelang kabut, tak tentu arah, suara berteriak menjerit orang dalam pasar ni. Sedangkan kata Abu Hurairah, sekarang ni dekat Masjid Nabi orang sedang mengagihkan harta pusaka baginda Rasulullah.
Jadi orang di pasar ni tuan-tuan, bila mereka mendengar apabila kata Abu Hurairah dekat Masjid Nabi orang sedang mengagihkan harta peninggalan baginda Rasulullah, makanya orang di pasar ni pun berlarilah tinggalkan pasar, berlarilah pergi ke masjid. Sesampai di masjid, makanya orang pasar ni tengok tak ada satu pun harta pusaka Nabi yang diagihkan di masjid. Jadi kecewalah mereka. Kemudian mereka pun balik pulang, bertemulah dengan Abu Hurairah. Dia kata, wahai Abu Hurairah, kami dah pergi dah ke Masjid Nabi, tetapi kami tidak nampak pun satu pun harta peninggalan pusaka Nabi diagihkan di masjid. Lalu kata Abu Hurairah, apa yang kamu lihat? Kata orang-orang pasar ni, kami lihat bila kami masuk dalam masjid, kami nampak ada yang sedang sembahyang, ada yang sedang baca Quran, ada yang sedang berbincang-bincang, bermuzakarah tentang hukum hakam agama, ada yang sedang berzikir. Jadi Abu Hurairah ni tuan-tuan, bila dia mendengar jawapan orang-orang pasar ni, kata Abu Hurairah, yang inilah yang kita namakan harta peninggalan pusaka Nabi yang diagihkan di masjid. Jadi maknanya tuan-tuan, apa yang kita faham? Iaitu yang kita datang ke surau ni ataupun ke masjid, kita menghidupkan semayang berjemaah, kita beriktikaf, ya, kita dengar kuliah, tazkirah, ceramah. Kemungkinan kalau tak ada tazkirah, tuan-tuan baca Quran, kita berzikir. Yang sebenar-benar inilah yang dikatakan harta peninggalan pusaka baginda Rasulullah. Apabila kita memakmurkan rumah Allah. Sebab itu Allah Ta'ala memberikan pengiktirafan. Ya, Allah kata apa? Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Hanya senya Allah Ta'ala firmankan, orang yang memakmurkan rumah Allah, Allah mengiktiraf, Allah declare, Allah kata apa tuan-tuan? Mereka itulah orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan juga hari akhirat. Walaupun ulama bincang siapa yang sebenar-benarnya orang yang dikatakan mengimarahkan rumah Allah ni, panjang perbahasan tuan-tuan. Jadi saya tak nak bincang perbahasan tu. Cuma ni saya amat-amat menggalakkan supaya kita ni akhir zaman ni, dah lepas musim, sekarang kita masih lagi dalam PP ni tuan-tuan. Walaupun kita masih dalam perintah pemulihan ni, ya, datang ke surau masjid dengan patuh pada SOP. Cuma ni apa yang saya nak tekankan, supaya walau dalam apa keadaan sekalipun, jangan kita tinggalkan masjid, jangan kita tinggalkan surau di qaryah kita, kerana dia adalah hati kampung. Sebab tu Luqman Al-Hakim tuan-tuan, dia pernah bagi nasihat kepada anaknya. Kata Luqman Al-Hakim, wahai anakku, aku nak beritahulah kepada kamu, kalau kamu berjalan-jalan, kamu bertemu dengan kumpulan orang yang sedang duduk-duduk berzikir, ingat kepada Allah SWT. Luqman kata, hendaklah kau duduk singgah bersama-sama dengan mereka. InsyaAllah kata Luqman, nanti kalau kau duduk bersama-sama mereka, kalau engkau seorang yang jahil, nanti engkau akan jadi seorang yang pandai. Kalau engkau seorang yang alim ataupun seorang yang cerdik, nanti engkau akan bertambah-tambah pandai. Luqman kata kepada anaknya, iaitu kalaulah kamu duduk bersama-sama dengan mereka dalam masjid yang ada majlis ingat kepada Allah, kalau Allah turunkan rahmat ke atas mereka, mereka dapat rahmat, kau juga akan dapat rahmat. Jadi maknanya tuan-tuan, kalau kita berjalan kan, jalan, mungkin tuan-tuan bukan duduk dekat bukit, apa dia nama, bukit larang ni, lalu sahaja, ya, tiba-tiba dengar pula suara itu macam ceramah, macam ada kuliah, kita berhenti sebentar saja, duduk saja, kita duduk saja dalam majlis yang ada ingatkan Allah SWT. Luqman kata, kalau Allah turunkan rahmat kepada mereka, kau yang duduk bersama-sama dengan mereka pun dapat rahmat juga. Tapi kata Luqman kepada anaknya, kalau kau berjalan di mana-manalah, kalau kau berjumpa dengan orang yang tidak ingat kepada Allah, leka, lalai, makanya kamu jangan singgah, jangan duduk bersama-sama dengan mereka. Kalaulah kamu seorang yang jahil, nanti kamu akan bertambah-tambah jahil.
Kalau engkau seorang yang cerdik atau seorang yang bijak, nanti ilmu kamu tidak ada lagi manfaat. Luqman kata, kalau kau duduk sahaja bersama-sama mereka, kalau Allah turunkan musibah ke atas mereka, mereka dapat musibah, nanti kau juga akan dapat musibah. Jadi maknanya tuan-tuan, kalau kita berjalan ke mana-mana lah, kalau nampak ada joget lambak, apa lagi, dulu apa panggil, cak puncak kan, cak puncak, karaoke, ya, maji-maji yang lara, lalai, jangan kita singgah. Kalau kita singgah, kita duduk dengan bersama-sama mereka, kita bimbang, takut kalau Allah turunkan musibah, mereka dapat musibah, kita pun dapat musibah juga. Ini sebagai satu mukadimah awal, ya, belum start, baru mukadimah. Kita nak berhenti pukul apa, Ustaz Ridwan? Isyak awal kan? Nak berhenti pukul 9 pun boleh, pukul 10 pun boleh, pukul 11 pun boleh. Saya dah bersara, sahabat saya Cikgu Azhar, saya besok nak mengajar, Cikgu Ismail pun besok nak mengajar. Dan malam bila malam Saidul Ayam, malam penghulu bagi segala hari, banyak permintaan nak kena tunaikan. Jadi agak-agak nak berhenti pancul 8.30 ke, pukul 10 ke, pukul 11 ke, pukul 1 pun boleh. Cumanya kalau saya nak cadangkan, kalau kita sampai pukul isyak, kita berhenti solat isyak. Kalau ada makan, makanlah dulu, lepas tu sambung balik sampai pukul 11 malam, ya. Kalau tak habis juga ceramah saya, kita berhenti minum sapa, minum sebelum tidur. Lepas tu sambung balik ceramah sampai pukul 1 pagi. 1 pagi pun tak habis, kita berhenti sekejap, sama-samalah kita qiyamul lail malam ni sampai jam 4 pagi. Lepas tu kita sambung balik, tak habis juga kita solat subuh bersama-sama. Agak-agak sanggup? Sanggup macam tu tuan-tuan? Ada yang dah pandang jeling saya, ustaz ni betul tidak ni, ya. Sahajalah tuan-tuan, kita nak bincang-bincang pada malam ni. Baik, tajuk yang tuan-tuan berikan kepada saya iaitu dulu lain, sekarang lain, ya. Jadi saya ingat bila sebut pasal hijrah ni, saya tak nak cerita hijrah Nabi tuan-tuan, tak nak cerita. Tuan-tuan dah tahu dah cerita hijrah Nabi pada Mekah ke Madinah atas nama perintah Allah, ya. Cumanya apa yang saya nak sentuh sedikit pada malam ni, kalau kita baca dalam satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, hadis tu berbunyi, Nabi sebut al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang al-muhajir, Nabi kata, siapa tu muhajir? Muhajir itu Nabi kata orang yang berhijrah. Berhijrah, meninggalkan apa yang Allah larang untuk mereka lakukan. Itulah namanya orang yang al-muhajir. Dia berhijrah. Yang sebenar-benarnya tuan-tuan, kita sebenar-benarnya memanglah kita tak berhijrah jauh. Kita tak berhijrah tinggalkan Bukit Larang, pergi ke, orang kata pergi luar negara, macam Nabi tinggalkan Mekah, pergi Madinah. Walaupun Nabi sayang, kasih pada bumi Mekah tu, tapi sebab hijrah tu perintah Allah, ya, hijrah tu perintah Allah. Nabi bukan pelarian, ya. Nabi berhijrah tu atas perintah Allah SWT. Jadi apa yang saya nak cerita pada malam ni, bila kita berhijrah ni, hijrah tu di penghujung tu ada banyak dia punya manfaat dan juga dia punya kebaikan. Kita sebenarnya, kita pun tak perasan tuan-tuan. Saya pun barangkali mungkin tak perasan. Yang sebenar-benarnya, sebenar-benar ke sebenar-benar? Saya orang kampung tuan-tuan. Orang Bukit Pulau panggil sebenar-benar. Sebenar-benar ke sebenar-benar ni? Pakar bahasa dia, cikgu, sebenar-benar ke sebenar-benar? Mikrofon ni okey tak? Tak kena current. Saya biasa pegang bila dah macam penyanyi ni, rasa lain pula dia punya ni, ya. Jadi yang sebenar-benarnya tuan-tuan, kita sebenar-benarnya memang sentiasa berhijrah, ya. Kita berhijrah daripada mana? Awal dulu masa kita berada di alam arwah, ya, alam arwah tu kita berhijrah mana? Ke alam rahim mak kita. Kemudian kita berhijrah ke dalam alam dunia ni. Kemudian kita berhijrah ke mana? Ke alam barzah.
kemudian kita berhijrah, insya-Allah sampailah kita akan berkumpul di padang mahsyar, kemudian kita akan dihisap dalam neraca timbangan, dan kita akan berhijrah untuk salah sekali nonton sama ada final nanti kita akan berjaya masuk syurga Allah ataupun tidak. Seperti mana Allah Ta'ala berfirman, Allah berikan kita semua peringatan, faman zuziha anin nar wa udkhilal jannata faqad faz. Allah beritahu, sesiapa yang bila Allah Ta'ala buat declaration, apa ke benda pula declare? Bila Allah Ta'ala buat satu declaration, apa declaration? Saya dah biasa kat mahkamah cakap bahasa-bahasa undang ni. Apa declaration? Allah buat satu, apa cikgu? Apa declare? Declaration, satu pengisytiharan. Pengisytiharan. Allah isytiharkan. Faman zuzia anin nar, barang siapa yang mereka itu, kata Allah, tidak dimasukkan dalam neraka, wa udkhilal jannah, dia dimasukkan dalam syurga Allah, faqad faz, maka mereka itulah Allah beritahu orang yang paling beruntung, orang yang paling berjaya. Jadi yang sebenar-benar ni tuan-tuan, kita ni sebenar kita berhijrah daripada alam roh dahulu, alam arwah. Masa tu semua roh, Islam ke tak Islam ke, kafir ke, Yahudi ke, Nasara, tuan-tuan, di alam roh tu bila Allah Ta'ala buat perjanjian, Allah tanya pada semua roh, alastu bi rabbikum, apakah kamu yakin aku ni Rabb kamu, kata Allah. Semua roh jawab, qalu bala syahidna, bahkan ya Allah kami menyaksikan kau memanglah Rabb kami. Tapi masa tu tuan-tuan, kita ni belum lagi dalam bentuk manusia, al-insan ni. Masa tu kita di alam ruh, alam arwah, tuan-tuan. Makanya Allah kata lagi, antaqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Wahai roh, kata Allah, kami buat ni perjanjian bai'ah ni, janji ni, kata Allah, supaya yaumal qiyamah, di hari akhirat nanti, kau tak akan cakap inna kunna an hadza ghafilin, ya Allah kami lupa, kami tak ingat, kami tak sedar, kami alpa. Sebab tu tuan-tuan, dekat alam roh ni iman kita belum diiktiraf. Makanya kita berhijrah. Hijrah daripada alam roh kita ke mana? Maka Allah Ta'ala pinjamkan kita duduk menumpang dalam perut mak kita. Berapa lama cikgu main? Cikgu duduk dalam perut mak dia berapa lama agaknya? Ingat dulu, 9 tahun. 9 bulan. Ingat 9 tahun tadi. Menumpang duduk dalam perut mak kita, kita berhijrah dalam tempoh, kita pun kata lebih kurang 9 bulan 10 hari lah. Ada mungkin yang lebih awal lagi. Jadi dekat dalam perut mak kita ni, kita duduk kat situ tak lama, tuan-tuan. Tak lama. Kita berhijrah pula. Bila kita berhijrah, tinggalkan alam perut mak kita, makanya kalau kita perasan, perkara yang pertama sekali kita ditarufkan, diperkenalkan, bila kita sampai ke alam dunia apa, tuan-tuan? Orang pun perkenalkan ta'aruf dengan kalimat Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betul tak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah yang maha besar, Allah yang maha besar. Kita diperingatkan balik yang kita bakal lupa. Kerana nama kita insan. Manusia ni dia bersifat nasia. Insan tu diambil daripada kalimat nasia, fi'lul madi. Dia lupa. Saya lupa, ya, cikgu Mai lupa, cikgu Azhar lupa, cikgu Rab depan semua hebat-hebat belaka, Ustaz Ridwan semua hebat-hebat belaka ni. Kita semua lupa belaka, tuan-tuan. Semua lupa. Sebab tu kita lupa. Makanya perkara yang pertama sekali datang ke dunia, orang ta'aruf kita dengan kalimat Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Kerana kita bakal lupa. Kerana kita telah berjanji di alam roh, yang kita kata, Allah kata, apakah kamu yakin aku Rabb kamu? Qalu bala syahid. Nah, penyaksian kita kepada Allah, tuan-tuan. Tapi kita bakal lupa nama kita manusia. Jadi bila kita datang kat dunia, orang azan kita, azan tak payahlah pakai mikrofon, kan? Ini pula pakai mikrofon, seperti mana ada yang dekat kepala saya ni, dia pun azan lah kat telinga anak dia, ya, Allahu Akbar, Allah. Anak kata, raya ke ni? Dia pun confused, menunjukkan yang bapak dia memang tak pernah azan. Jadi tuan-tuan,
Saya nak beritahu ni, kita berhijrah dekat alam dunia ni yang sekarang ni tuan-tuan tak lama. Tak lama. Paling lama agak-agak berapa tahun Cikgu Rauf? Agak-agak berapa lama duduk kat dunia ni? Berapa lama? 60 tahun, 70 tahun. Berapa tahun tuan-tuan? Paling lama pun Nabi kata ma baina sitin wa sab'in, antara umat aku umurnya antara kadar 60 tahun 70 tahun saja. Jarang yang ada cecah sampai 100 tahun. Kalau sampai 100 tahun pun jadi nyanyuk baliklah. Ya, dalam ramai-ramai malam ni agak siapa yang umur 80 tahun ada? Ada tuan-tuan? Kaum ibu ke dia dekat belakang 80 tahun ada? 90? 100? Ada? Cikgu berapa umur cikgu? Cikgu Rob berapa umur? 49? Oh, muda lagi boleh tambah seorang lagi tu. Tuan-tuan, umur kita ni Nabi kata duduk dekat dunia antara kadar 60 tahun 70 tahun saja. Bayangkan umat Nabi dulu, umat Nabi Nuh, umat Nabi Shu'aib, umat Nabi Musa. Saya pernah sekali kan pergi ke mana? Ke sempadan Jordan, di sebuah kampung namanya Madain Soleh. Dia border antara Madinah utara dengan mungkin Ustaz pernah pergi kot dekat di Jordan, di tengah di border tu. Namanya Madain Soleh. Tempat perkampungan orang-orang duduk situ tu umat Nabi Soleh. Rumah mereka dibina daripada batu di pergunungan. Masya Allah, punya cantik tuan-tuan. Saya masuk naik atau tengok rumah dia besar-besar belaka, tinggi-tinggi. Jadi saya kata kalaulah rumah dia tinggi-tinggi dibina atas pergunungan, maknanya mungkin badan mereka pun besar-besar. Umur dia pun mungkin panjang-panjang. Sebab tu pernah satu masa Nabi Musa AS berjalan di padang pasir, bertemu dengan seorang perempuan menangis terisak-isak. Nabi Musa kata, "Wahai ibu, kenapa menangis?" Dia kata, "Wahai Musa, anak saya ni dah meninggal, tapi belum balik lagi. Belum balik dah meninggal." Nabi Musa kata, "Berapakah umur anak ibu itu?" Katanya, "Baru 400 tahun." 400 tahun belum balik, Cikgu Azhar. Bayangkan tu. Umat dulu umur tinggi-tinggi tuan-tuan. Ada yang 1000 tahun umat Nabi Nuh, ada yang 800 tahun, ada yang 3000 tahun. Tuan-tuan bayangkan kalau umur kita ni 3000 tahun. Kalau katalah Cikgu Mail kita umur 3000 tahun, Jabatan Pendidikan pening Cikgu Azhar. Pasal pencen wajib 60, umurnya 3000 tahun. Ya, makan pencen tak habis-habis. Pening Kementerian Pendidikan, makan pencen ke dia Cikgu Man, Cikgu Azhar, Cikgu Rauk ni makan pencen dia lah. Umur 3000 tahun. Jangan kata kerajaan pening, Kementerian pening tuan-tuan, anak cucu lagi pening. Tengok, tak mati-mati orang tua ni pasal umur 3000 tahun. Sebab tu hikmahnya kenapa umur umat Nabi Muhammad, Nabi kata ma baina sitin wa sab'in, antara 60 tahun 70 tahun sahaja. Tuan-tuan, duduk dalam dunia ni tak lama. Tak lama tuan-tuan. Ya, dan sekaranglah akhir zaman banyak mati mengejut. Kan? Orang kata, "Ya Allah Ustaz, tak ada tanda Ustaz. Meninggal dah. Umur baru 40 tahun. Malam tadi sama-sama dengar ceramah, duduk depan lagi. Mata tak boleh kelip, pakai baju wadijau Ustaz." Ya, lepas subuh jumpa orang rumah kata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Risau pula yang baju hijau malam ni. Ini tuan-tuan saya namakan penyakit mati mengejut, mati yang tak ada tanda. Kalau mati yang ada tanda, sesama, batuk, demam, tak bangun, orang tak alat tuan-tuan. Tapi mati yang tak ada tanda ni. Sebab tu ulama kita ajar kita, bacalah doa ni. Allahumma la ta'khusna 'alal ghirah. Ya Allah, kalau kau nak ambil kami ni, ya Allah, jangan mati mengejut. Mengejut tu takut. Sekurang-kurang adalah tandanya orang tak ralat, demam, batuk, semua. Itu tuan-tuan, akhir zaman ni banyak yang mati mengejut. Jadi saya nak beritahu, duduk dekat dalam dunia ni tak lama. Ya, kita tak akan tinggal lama tuan-tuan. Tapi dalam dunia ni lah macam-macam hal berlaku. Macam-macam hal berlaku dalam dunia ni tuan-tuan. Sebab tu Nabi ajar doa lagi, Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina.
Ya Allah, janganlah jadikan dunia ni ya Allah sebagai cita-cita kami yang paling utama. Nabi ajar doa tu. Sebab tu pernah satu masa tuan-tuan, ada satu orang sahabat Nabi namanya Abu Hurairah juga, tanam sebatang pokok. Tanam pokok ni salah tak? Tanam pokok nangka, pokok ciku, bunga kantan, daun serai. Salah tak tuan-tuan? Tak salah, tanamlah, benda harus tanamlah. Tapi Nabi bila tengok Abu Hurairah tanam pokok, ya Abu Hurairah, apa kau buat ni? Aku tanam pokok ya Rasulullah. Nabi tak marah. Nabi tak kata kau ni perkali duk tanam pokok, leka, cinta dunia. Tak. Nabi tak marah tuan-tuan. Nabi bagi lagi semangat, Nabi bagi motivasi. Wahai Abu Hurairah, kau nak tak aku khabarkan kepada kamu, ada lagi satu amalan yang lebih baik. Apa yang kau buat tu? Saya nak ceritakan, Nabi tak marah sahabat tu tanam pokok. Tapi Nabi tak nak, sebab tanam pokok tu nanti jadi leka, lalai, alpa, lambat semayang, kejap-kejap masbuk. Pasal dunia tuan-tuan. Itu yang doa yang Nabi kata, Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina. Ya Allah, jangan jadikan dunia ni ya Allah sebagai cita-cita kami yang paling utama ya Allah. Jadi Nabi kata, ya Abu Hurairah, kau nak tak aku ajar kamu satu lagi benda yang lebih baik? Apa yang kau buat ni? Apa dia ya Rasulullah? Sahabat Nabi tuan-tuan, kalau dengar Nabi nak khabarkan benda-benda yang begini, seronok je. Apa dia ya Rasulullah? Apa dia ya Rasulullah? Dia kata, ya Abu Hurairah, kau baca tasbih ni. Kau baca sekali pun cukuplah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nanti Nabi kata akan tumbuh satu pokok dalam syurga Allah SWT. Subhanallah. Satu tasbih saja akan tumbuh satu pokok dalam syurga. Sebab tu bila Nabi tengok orang sahabat balik pada perang, semua suka, seronok tuan-tuan. Ya Rasul, kami hari ni menang ya Rasulullah. Kau menang berapa kata Rasulullah? Kami menang untung 300 ukiah perak ya Rasulullah. Nabi tak nak para sahabat leka dengan dunia tuan-tuan. Nabi kata, nak tak aku khabarkan kamu, ada satu lagi amalan yang lebih bagus. Apa yang kau buat ni? Apa dia ya Rasulullah? Nabi kata, iringkan lepas tiap-tiap kau semayang fardu dengan semayang sunat dua rakaat. Itu nama apa tuan-tuan, semayang tu? Yang kita semayang sebelum, selepas, apa namanya? Kita orang kampung yang tahu nama semayang ba'diyah qabdiyah, iaitu namanya semayang sunat rawatib. Jadi Nabi ni saya nak tunjukkan dia tunjukkan sahabat, ya, supaya sahabat tahu yang dunia ni dia bukan matlamat. Dunia adalah keperluan sahaja. Tapi sebab keperluan inilah tuan-tuan yang kita duk bergaduh, maki hamun, ya, sumpah serana, ambil hak orang, tipu orang, ya. Dunia yang sementara ni masya-Allah. Sebab tu saya kan bila cerita pasal bab dunia ni tuan-tuan, saya minta Allah moga-moga saya tak akan terkenalah penyakit tu. Kita ni tuan-tuan, antara dunia dengan akhirat, yang sepatutnya, yang mana yang patut kita utamakan dahulu? Dunia ke akhirat dulu? Baik, saya bagi contoh mudah apa. Katalah malam ni kan, malam ni ada dua pintu kan, satu pintu sana, mungkin ada pintu belakang lah. Pengusi kata, sesiapa yang keluar lepas ceramah, lepas isyak, pintu yang sebelah kiri saya ni, tolong ambil nota ceramah Ustaz Zamzam seorang selai, free, ambil, tak bayar-bayar. Satu. Yang kedua, kata pengusi, sesiapa yang keluar lepas isyak pintu belakang tu, tolong ambil seorang RM1,000, ambil free saja. Agak-agak tuan-tuan, yang ramai keluar pintu ni ke pintu belakang? Kenapa pintu belakang? Sebab duit. Duit tuan-tuan, nota usah perkehal. Bak kata tak mudah apa, nota adalah. Kalau kata Bukit Larang dilanda banjir, Bukit Larang ni banjir tuan-tuan, tenggelam semua barang, rumah-rumah pun tenggelam. Bila banjir nak surut, tiba-tiba tergapunglah barang-barang, amari buruk tergapung, meja, kursi tergapung, ya. Termasuk yang tergapung tu barang-barang kemas. Kaum ibu punya intan belian, loket, yang apa yang kat dada ni, apa panggil ni, yang kaum ibu suka pakai, yang berdiri, apa nama tu? Tanggelung. Kan tanggelung bang. Apa? Angkelung. Kalung ataupun kerongsang. Kerongsang kan? Ada yang bawa tekak ni, ini sepanggil buah tomato, yang goyang-goyang tu.
Yang gelang degai kerang ngerung kan. Itu pun terapung juga. Duit-duit pun terapung tuan-tuan. Pada masa tu katalah kitab Ustaz Ridwan pun terapung juga. Nota-nota agama saya pun terapung juga. Duit-duit terapung dulu. Orang Bukit Larang capai barang kemas ke buku kitab dulu. Cakap jujur ikhlas. Tuan-tuan capai barang kemas dulu ke buku agama dulu? Yalah, depan cikgu semua cakap barang kemas kan. Belakang belum tentu tuan-tuan. Kaum ibu pula pada masa itulah dia punya kerongsang terapung, angklung terapung, buah tomato terapung, suami pun terapung, tenggelam timbul. Suami lah gigi tinggal sebatang. Capai gelang dulu ke situ dulu? Situ tu. Kaum ibu jawab belakang tu. Capai gelang dulu ke situ dulu? Situlah gigi tinggal sebatang, jalan terkising-kising. Pakai kembrekat kejap-kejap lepas, kejap jatuh. Capai gelang dulu ke situ dulu? Gelang dulu. Rajin orang lelaki je bagi jawapan. Tuan-tuan, kita memang tu mata kita memang mata dunia. Hilang 100 nangis kita tuan-tuan. Betul tak? Hilang 100 nangis, hilang gelang nangis kita. Siap pergi jumpa bomoh lagi. Kaum ibu kan, jadi dia pergi kerja kahwin, angkat dulang, jadi kendarat, pakailah gelang-gelang cici. Jadi balik dah termenung. Pergilah rumah bomoh. Mo. Bo dah hilang mo je. Mo. Boleh tak tolong telikkan akak punya gelang ni siapa jumpa. Bomoh ambil lah mangkuk, dia pun belah limau, cecak keris, dia pun scan tengok. Oh, gelang Kak Jah dah jumpa dah. Siapa yang jumpa tu? Yang jumpa tu satu Pak Ji. Dia kalau dalam ceramah suka duduk depan. Rumahnya pagar rock iron, bumbung warna oren. Dia tu cikgu mengajar sekolah Padang Temu. Itu cikgu Mahir tu. Contoh kan. Dah ada kata cikgu Mahir. Sebab tu Nabi tegah tuan-tuan, jangan pergi jumpa bomoh. Sesiapa yang pergi jumpa Al-Kahin bomoh ni, dia benarkan apa yang bomoh cakap tuan-tuan, maka semayang dia ditolak selama 40 hari. Cuma ulama bincang lah semayang apa, fardu ke sunat, wallah alam lah, ulama bincang. Jadi tuan-tuan, saya sentuh boleh sikit lagi tuan-tuan ni bau mukadimah tau, bau hijrah ke alam dunia ni. Sebab tu saya nak sentuh bila kata hijrah ni cerita ke alam dunia tuan-tuan. Kita hijrah pun, dan kita punya keimanan tu daripada kita buat benda-benda yang syirik, yang tak betul, tinggalkan. Perbaikilah iman kita, betulkan tauhid akidah kita. Hijrah tuan-tuan. Orang kampung semayang kuat, baca Quran kuat, dengar ceramah pun kuat, tapi percaya pada bomoh lagi kuat. Sikit-sikit bomoh, sikit-sikit hilang gelang jumpa bomoh, hilang duit jumpa bomoh. Suami buat perangai pun jumpa bomoh. Bini datang haid panjang pun jumpa bomoh. Tolonglah tangkal sikit, kenapa ni? Rumah saya haid panjang lah, lama now. Berapa lama? Dah 10 hari. Bini bomoh kata kau apa hal? 10 hari tu biasa bomoh kata. Kita ni tuan-tuan sikit-sikit pergi jumpa bomoh. Semayang kuat, ngaji kuat, dengar kuliah pun rajin, tapi bab percaya pada bomoh pun boleh tahan juga. Jadi marilah kita jom hijrahlah tuan-tuan. Tinggalkanlah semua benda-benda ni yang syirik, yang khurafat. Sampai tuan-tuan orang pergi rumah saya minta tangkal banyak tu. Rumah saya penuh botol, saya pun dah pening dah. Orang kata, bang, rumah kita ni penuh botol. Yelah, saya kata saya ni bukan mualim besar, bukan mualim pun biasa, tak ada benda pun tak. Ustaz Ridwan lagi hebat pada saya. Jadi sampaikan orang dia nak minta air tolak balak, beli kereta baru, minta air tolak balak. Saya kata, ada ke air tolak balak? Kereta tu pun confuse. Kenapa pula dia nak kena mandi tuan-tuan? Pelik kereta tu. Air tolak balak lah, anak dia begitu semua nak peksa minta. Saya kan senang ambil satu kolah, saya tangkalkan, senang minum air kan, tak payah buat sebotol-sebotol. Jadi cerita ni tuan-tuan, saya nak beritahu ni lah, kita hijrahkan diri kita. Kadang-kadang orang kampung-kampung ni tu suka sangat percaya pada bomoh tu, dengan ramalan lah, macam-macam perangai yang kita nak kena tinggalkan tuan-tuan. Orang nak buat kerja kahwin, pergi jumpa bomoh. Momo, ini rumah nak kerja kahwin lah, hujan nampak dah mendung, dah gelap ni, boleh tak tolong alihkan hujan ni?
Bomoh siap tanya nak alih kat mana? Kau nak pindah kat mana? Saya ingat alihkan dekat Bukit Larang kot. Bukit Larang ini tak ada kerja kahwin. Bomoh ambil garam tuan-tuan, dia pun campak atas langit, dia baca mentera je. Lepas tu memang betul hujan tu dipindahkan ke Bukit Larang. Kita kata terror bomoh ni. Syirik tuan-tuan. Yang cakap terror termasuk orang yang kaki masjid. Ya, yang pernah cakap depan saya tuan-tuan. Dulu saya ingat lagi kita dulu kat Melaka kan Ustaz. Kan orang suka buat pembedahan kan, bedah apa ni? Yang boleh bedah jantung, keluar jantung, basuh, cuci, buah pinggang, boleh bedah, boleh basuh, cuci. Saya kata ini sihir ni. Sihir tuan-tuan. Dulu pernah kita buat muzakarah. Panggil ialah orang yang suka buat pembedahan yang apa, yang cara batin kan. Memang dia ngaku tuan-tuan. Dia kata dia guna hemat jin. Tapi dia kata dia guna hemat jin Islam. Saya kata, kenal ke iman Islam, jin Islam, jin kafir? Kita pun tak kenal tuan-tuan. Sebenarnya kita kat dunia ni kita tak nampak jin, tapi jin nampak kita. Kita tak nampak jin tuan-tuan, tapi jin nampak kita. Hanya saja dekat dunia ni yang kita memang pernah nampak jin, itulah seorang itulah. Itu pun dah almarhum dah meninggal dah. Tak lain tak bukan Allahyarham Tan Sri Datuk Jin Samsudin. Seorang dia lah. Tapi yang pelik ni punya percaya tu. Yang percaya tu anak murid saya, tuan, mengaji kuat. Datang kuliah duduk depan lagi, angguk pun kuat. Kena sakit cikgu. Dia kata, Ustaz, saya pergi jumpa hamba Allah tu Ustaz. Dia pandai tebuk ni, cuci saya punya jantung, nampak operate. Tapi sedikit pun tak ada bil, tak sakit pun. Ya ke je? Ya Ustaz. Saya tetap percayalah, saya kata. Tu sihir tu. Dia tipu mata kita. Tuan-tuan, yang cakap tu orang yang kaki semayang. Ya, yang kaki datang kuliah. Pernah belajar dengan saya, tapi bukan Bukit Larang, orang Jerman. Orang Jerman. Jadi tuan-tuan, penat semayang, penat belajar. Kalau kita percaya pada bomoh punya percakapan dan kita benarkan, habis. Ini yang saya ajak saya dan kita semua hijrah tuan-tuan. Hijrahkan etikat kita, keimanan kita, akidah kita, supaya kita hijrahkan kepada sebenar-benar kita mentauhidkan, membesarkan kepada Allah Rabbul Alamin. Sebab yang kita nak besok tu dan pengakhiran kita tu, pengakhiran kita lah yang paling penting. Pada hari kita nak balik bertemu kepada Allah. Sebab tu Nabi kata apa tuan-tuan? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalam pada masa dia nak mati dapat sebut kalimah tu, kalimah thayyibah la ilaha illallah, Nabi kata dakhalal jannah, dia dijamin masuk syurga. Man mata wa huwa ya'lamu an la ilaha illallah dakhala jannah, kata Rasulullah. Sesiapa yang mati dia tahu tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah, Nabi juga kata dia masuk syurga Allah SWT. Tapi nak sebut ni kalimah ni Cikgu Rob bukan senang. Bukan senang tuan-tuan. Ya, ini bukan macam cerita filem Ramli mati dalam iman tau. Bukan macam tu tuan-tuan. Saya bagi contoh ya. Kita nak target kita, akhir kita, sebelum kita tinggalkan dunia, kerana kita akan berhijrah. Hijrah mana tuan-tuan? Kita akan berhijrah daripada alam dunia ke mana? Alam barzah. Alam barzah. Duduk di kubur ni kita tak tahu berapa lama tuan-tuan. Betul tak? Sementara nak nunggu kiamat tu tak bila berlaku. Allah Ustaz, lama lagi nak kiamat ni. Masya Allah lama. Ya, kalau kiamat masih tak berlaku tuan-tuan, kita menunggu hari kiamat. Dah kita mati duduk kubur berapa ribu tahun tuan-tuan. Kita akan hijrah daripada alam dunia ke mana? Ke alam barzakh. Rahman kata Ustaz, alah kita Ustaz mati habislah cerita. Mati habis cerita Ustaz. Dah. Saya kata memanglah kita mati, cerita kita habis. Cerita kita habis bila? Cerita kita habis dalam dunia sahaja. Bila kita mati tuan-tuan, cerita kita kat dunia tamat berakhir. Orang dah tak sebut cerita lagi dah. Orang sebut Allahyarham, almarhum, ya, Allahyarhamah, sian dah meninggal dah. Cerita kita dah tamat dekat dunia. Tetapi cerita kita yang sebenar-benar belum berakhir. Kita akan meneruskan kehidupan di alam barzah. Ya, di alam barzah kita berhijrah kepada mahsyar. Kita akan ditimbang dekat neraca timbangan, menyeberang titian syirat. Itu perjalanan yang sangat panjang tuan-tuan. Tapi saya nak beritahu,
dekat dalam dunia ni tuan-tuan, sebelum kita nak balik bertemu kepada Allah, tu pengakhiran tu sangat penting. Saya nak bagi contoh. Katalah contohnya kita ni, kerja kita jual buah nanas tau. Kita buat lori jual buah nanas, dalam lori tu penuh nanas tuan-tuan. Kita hantarlah dekat kedai dekat Bukit Meta, Teluk Emas, mana lagi, Bukit Lintang, Air Molek, sampailah hantar ke kampung saya di Bukit Pulau, nanas. Tiba-tiba sampai dekat Pekan Yang Molek, aksiden kita, lori kita terbalik tuan-tuan. Lori kita terbalik, buah yang keluar dalam perut lori itu berapa Cikgu Rauf? Oh cikgu, nampak saya jauh menung tu. Buah yang keluar dalam perut lori itu berapa cikgu? Benar lah. Tak mungkin keluar buah temikai, betul? Tak mungkin keluar buah belimbing, tak mungkin keluar buah durian. Sebab yang kita bawa hantar rumah, kedai-kedai buah nanas. Maka dia keluar buah nanas tuan-tuan. Az-Zahabi syarah bab ni panjang lebar tuan-tuan. Ya, dia cerita kalaulah kita aksiden tu keluar nanas daripada pok lori tuan-tuan. Kalau kita aksiden di hati kita ni, dalam ni kita tak ada yakin kepada Allah. Kita tak yakin kepada Allah, kita yakin pada bumi, pada makhluk, kepada semua yang selain daripada Allah. Apakah mungkin pengakhiran kita dapat mengucap la ilaha illallah? Dulu saya pernah dah sekejap pergi dekat India tuan-tuan. Di India. Dululah saya muda-muda bujang dululah. Di India ni ada satu orang alim cerita tuan-tuan. Satu orang ni kerja jual ikan. Ya. Contohlah dia jual ikan di antara rumah-rumah kedai-kedai, dia sebut sekilo RM2, 2 kilo contohlah 2 kilo RM4, 3 kilo RM6. Kemudian dia sakit nazak, orang kampung ziarah. Orang kampung ziarah tuan sebut ni kalimah ni, la ilaha illallah. Tuan tahu apa dia sebut? Sekilo RM2, 2 kilo RM4, 3 kilo RM6. Cikgu Mail, pasal apa dia sebut demikian? Sebab yang ada kat hati dia apa? Tu semua cerita pasal ikan. Dekat pasar cerita pasal ikan, dalam balik rumah pun cerita pasal ikan, malam tidur pun mimpi ikan, mengigau pun ikan juga. Kalau nak mati besok tuan-tuan, di hati kita ni kalau tak ada etikat kita kepada Allah, jangan mimpi untuk nak mengakhirkan kalam dengan la ilaha illallah. Sebab tu Nabi kata kepada Muaz bin Jabal, ya Muaz, iza sa'alaka ahlul Yaman an miftahil jannah faqul la ilaha illallah. Wahai Muaz, kalau orang Yaman tanya kepada engkau, apakah kunci untuk masuk syurga Allah? Faqul, kau cakap pada mereka, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Sebab tu saya pesan tuan-tuan, betulkan akidah kita. Jangan kita buat syirik. Jangan percaya pada bomo punya ramalan. Kalau bomo tu handal Cikgu Azhar, senang cakap. Yang curi, yang jumpa gelang akak ni Cikgu Mail. Pasal apa dia pergi kona sana, kona sini? Tak dia pergi tomalah Cikgu Mail pula. Sebab tu jumpa bomo ni bimbang, takut tuan-tuan. Akidah kita tu boleh jadi rosak. Ya, terjebak kita kepada syirik. Lagi satu saya nak, bukan nak ajar, nak kongsi ilmu lah. Kita orang kampung-kampung kan suka sebut kalau. Kalau semalam anak saya pergi sekolah tak naik basikal, tak aksiden dia semalam. Kalau semalam malam tadi aku tak pergi dengar kuliah dekat Ustaz Zamzam ni ceramah, tak jatuh aku bawah tangga. Itu cakap kalau tu boleh ke tak boleh tuan-tuan? Sebab tu Nabi kata, wa in asabaka syai', kalau menimpa sesuatu pada engkau, kata Rasulullah, ya, kau jangan cakap fala takut lau ini. Kau jangan cakap lau ini, kalaulah aku buat ni ya Allah, lau ini fa'altu kana kaza wa kaza kana wa kaza. Kalau aku buat gini, aku buat, jangan. Walakin qul qaddarallah, cakap itu Allah telah takdirkan. Allah telah takdirkan menimpa pada kamu. Masya'a fa'ala, kalau Allah kehendaki maka dia akan berlaku. Fa inna law, kalau kau sebut law, taftahu amal syaitan, kau telah buka syaitan untuk kacau akidah kau. Tuan-tuan, berapa ramai orang suka sebut kalau kan? Kalaulah semalam aku tak pergi sana, kalau semalam aku tak pergi jumpa, aku tak kena macam tu. Ini seolahnya kita macam menyalahkan siapa?
takdir Allah SWT. Tu kalau tu bahaya tu. Akidah kita boleh tercabar. Ya, walaupun Imam Nawawi bincang, ya, Syekh Qadhi Iyad kata itu makruh, tapi ulama tu itu bahaya. Sebut kalau. Ya. Sebab tu kata Syekh Fudail bin Iyad, kalau apa pun menimpa pada kamu, kata Syekh Fudail, kamu katakan itu datang daripada Allah, supaya kamu tidak menyalahkan makhluk. Jadi saya cerita ni tuan, supaya pengakhiran kita nanti, bila kita nak hijrah, nak tinggalkan dunia, nak balik jumpa kepada Allah, hendaklah kita bawa iman yang sahih. Sebab dekat alam roh dah berjanji dah, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kita semua berjanji Allah tu Rabb kita. Tapi kat dunia Allah bagi kita nikmat apa? Bagi duit sikit, jawatan sikit, kaya, mewah, ramai pengikut, orang suka kat kita tuan-tuan, peminat ramai, ya. Tapi hari kita balik bertemu Tuhan, akhirat tidak menuntut untuk kita balik jumpa Allah bawa kita punya grade jawatan tuan-tuan, bawa populariti kita, kemasyhuran kita, jenama kita, pangkat kita. Dia tak menuntut. Akhirat menuntut untuk kita balik jumpa Allah bawa iman yang sahih. Ini yang penting tuan-tuan. Boleh sikit lagi? Sikit tak habis juga ustaz ni. Boleh sikit lagi? Boleh Ustaz? Ni dah isyak ni. Ataupun nak azan dulu? Azan, betul sambung dulu, boleh? Nak macam tu? Teruskan Ustaz. Teruskan, boleh? Tak salah ke? Kan kena tangkap saya. Baik, tuan-tuan sekalian, saya juga nak cadangkanlah. Saya tak kata saya bagus, saya pun sama juga tuan-tuan. Satu, kita hijrahkan keyakinan kita daripada yang tak sempurna, yakin pada makhluk, percaya pada bumbunya ramalan. Kita hijrah kepada etikat yang sebenar-benar lah. Yang kedua tuan-tuan, saya mengajak diri saya sendiri dan kita semua, jomlah kita hijrahkan amalan kita ni, perangai kita, sikap kita ni tuan-tuan. Cikgu Ustaz Ridwan kata, Ustaz cerita ni lah, dulu lain, sekarang lain. Dulu tuan-tuan siapa kita? Saya mengajar kursus-kursus haji tuan-tuan dengan Tamu Haji Melaka lah. Ada satu tahun tu saya mengajar kursus haji. Ini ceritanya berlaku di Perancis. Berlaku di mana? Di Perancis. Satu orang ni dapat pergi haji tahun tu. Ustaz, saya dapat pergi haji lah Ustaz, tapi malu lah Ustaz nak pergi. Kenapa bang? Saya rasa tak layak pergi haji Ustaz. Teruk saya ni. Saya ni dulu hidup background merah. Bila dia kata merah, apa yang Cikgu Zahar faham? Saya dulu background merah Ustaz, buku rekod merah, teruk. Apa cikgu fahamkan? Oh cikgu, malam ni cikgu nampak lah jauh pergi ingat sekolah ke, kan? Kerja nak tanda kata anak murid banyak ke, Bila dia kata buku rekod merah, apa yang tuan faham? Maknanya dulu teruk Ustaz. Sebutlah apa benda semua saya pernah buat Ustaz, semua dosa besar. Dulu. Dia kata, soalan Ustaz, ada tak harapan untuk saya berubah Ustaz? InsyaAllah. Ada tak harapan untuk Allah ampunkan di atas dosa semua yang saya pernah buat? InsyaAllah. Allah tu Ghafur, Allah tu Maha Pengampun. Sebanyak mana pun dosa yang pernah kita buat, kata tu sebanyak butiran pasir di pantai, tapi Allah tu Ghafur, dia Maha Pengampun. Ustaz, saya dosa banyak Ustaz. Ya, saya tahu. Ya. Tapi nak pergi ni malu, abang pergilah abang. Dia pun pergilah haji tahun tuan-tuan. Dia pergi haji tahun tu dengan penuh air mata. Saya hantar tuan-tuan kat rumah dia, saya doakan, nangis je. Dia tu pada saya antara anak murid yang special di hati saya. Saya tak susah nak, kalau mengajar kursus haji, anak murid balik haji, saya tak pergi jarak cuman. Tak adalah nak pergi ngending jubah, tak ada. Saya anggap dia special sebab dia tu background teruk. Dulu dia teruk tuan-tuan. Dia pergi haji. Dia balik haji, saya orang yang pertama pergi ziarah dia. Bukan pergi nak ngending jubah tau, bukan nak minta nyanyi tak, tapi saya rasa dia tu istimewa di hati saya. Pasal dia banyak rujuk kat saya, jumpa minta pandangan dalam bab-bab tentang nak ubah diri jadi orang lebih baik. Masya Allah, dia balik tuan-tuan, berubah 360 darjah. Saya sendiri tengok dia, Masya Allah, punyalah tawadu, cakap sopan. Dulu jarang pergi masjid, sekarang istiqamah, sentiasa duduk dalam masjid. Dulu tuan-tuan, saya rasa dia dulu tak pernah bangun tahajud.
Ya, tapi sekarang sentiasa jaga tahajud. Dulu anak-anak dia aurat tak jaga tau, tapi sekarang dah berubah dah. Kehidupan rumah tangga dia nampak Islamik dah. Saya kata, bang, wallahi kata, ni cakap terus lah, bukan nak memuji ni. Kalau nak banding abang punya kehidupan dengan saya sekarang, abang lebih baik pada saya. Dulu lain, sekarang lain. Nak mula simpan janggut. Dulu tak ada janggut, Cikgu Asar. Janggut ni bagus, ya, sunnah. Di samping tu obat geli-geli, ya. Janggut ni tuan-tuan, satu orang Allah ni Bilal, saya bantu dia mandikan jenazah, bantu gitu je lah, bantu. Saya nampak Bilal ni ambil kapas, letak bawah dagu si mati ni. Saya terlalal, pasal apa Bilal tampalkan kawan tu dengan kapas setebal-tebal tu? Ustaz, dia mati tak ada janggut, Ustaz, nanti Nabi tak kenal. Bilal jangan nak nipu malaikat tau. Malaikat tak bodoh. Yang Bilal tampal tu kapas tu, ya, punyalah tebal, tuan-tuan. Sebab tu saya kalau ngajar pusaka, atau pusaka, saya selalu sebut, kita didik Bilal, tuan-tuan, kita nak kapankan jenazah, ada kos kan. Kos tu janganlah melampau-lampau. Oh, mentang-mentang si mati tu kaya, ambillah kapas, sumpak setebal-tebal, banyak, dekat lubang telinga, dekat lubang hidung, dekat mulut, dekat, minta maaf, bawah lubang kemaluan. Siapa suruh, tuan-tuan? Melainkan kalau si mati tu memang dia mati mayat direput, darah banyak keluar, air bisa keluar kat hidung, kat mulut, itu perlulah letakkan kapas tu. Kapas tu ada kos tau. Dia kita ambil lah, pergi belikan kapas, duit si mati, tuan-tuan. Lepas tu ambil lah minyak wangi. Minyak wangi kan, belilah mahal. Ni lah Mam Bilal, akhir untuk ayah beli minyak wangi mahal. Ambil di bapak dia, beli minyak wangi, dia namalah Amira. Amira mahal, tuan-tuan. Bila ambil minyak wangi, pergi colet, alif lam ha, tulis kat dahi. Kenapa bila buat macam tu? Nanti malaikat kenal tu orang Islam mati tu. Situ pula sekata Bilal tu. Ini semua, tuan-tuan, benda-benda yang pelik-pelik ni jangan dibuat. Itu saja kita hijrah lah, tuan-tuan. Hijrah benda-benda yang agama tak suruh. Saya minta maaf, ni bukan nak ajar tak, ni saya bagi cadangan. Ya, bila sebut pasal hijrah ni, kadang-kadang banyak benda-benda yang bukan petunjuk Nabi kita buat, tuan-tuan. Contoh, saya tak kata salah lah, bukan, tak. Tapi kita nak hijrah. Contohnya saya di kampung saya selalu tegur, kalau ada orang meninggal, jenazah nak keluar pada rumah, kan bila orang pikul kan, jalan break, Al-Fatihah. Jalan lagi break, Al-Fatihah. Mayat tu pompu, apa pasal pula aku di break-break ni? Tok-tok pergi Mekah haji kan, kalau ada warak mati, tuan-tuan, apa dia buat jenazah tu? Laju terus buat pergi bakit kan, ada break-break. Kita yang break-break, nak baca Fatihah, nak doa tu tak salah, tapi saya cerita tu yang break-break apa hal tu? Nasib baik tak naik van. Kalau naik van jalan break, Al-Fatihah, lagi dia confuse. Apa pasal pula aku di break-break ni kan? Pelik dia, tuan-tuan. Lepas tu kan, bawa pergi jenazah ke tanah kubur, ya, bawa payung. Saya pernah terui, pasal apa kau bawa payung? Entah, pasal orang tu suruh buat. Tapi yang peliknya, siang mati pun bawa payung, malam mati pun bawa apa? Payung lah, payung kertas. Ambil duit si mati. Kos tu tak boleh, tuan-tuan. Duit si mati jadi harta pusaka. Ya. Jadi bawa payung, pahal bawa payung. Oh, nak dinding si mati pada panas matahari. Saya kata si mati tu dilindung dengan apa? Amalan dia. Bawa cerik pergi kubur. Bawa cerik tak salah, saya Rizwan. Bawa lah kan. Nak jual itu je nak mampakkan kubur tu. Tapi dah jirus air kat cerik, kat kubur tu, cerik tu bawa pulang. Ini tidak, moncong dia cocok kat kubur tu. Orang kubur tengok, ada paip pula kubur aku ni. Ini semua ni, tuan-tuan, kita hijrah lah. Kan? Macam contoh kan, kalau ada orang meninggal kan, nanti imam cakap, apa kita kata mayat ni? Baik. Semua cakap baik. Apa sebab? Sebab dapat upah RM1 masuk envelope kan, bagi RM1, tuan-tuan. Saya masa ngaji dulu Mesti Melaya, orang Kuala Lumpur dah mati, koprak Ustaz, bagi mahal-mahal. Dia tak bagi RM1, tak masuk envelope, 50. Kita student kan, dapat duit suka, dapat 50 suka je. Jam tahun-tahun dulu lah, suka dapat duit 50. Tiba-tiba tengah semayang kan, duit dah tak jatuh atas tangan, kipas lah laju, duit terangkat. Hati kata,
Ambillah duit aku nikah. Orang mati tuan-tuan, tak bayar sembahyang ke tak bayar bagi upah. Pasal dia fardu kifayah. Kan? Jadi kita kan banyak daripada segi amal-amal kita ni, jomlah kita hijrah tuan-tuan. Ikutlah cara yang Nabi tunjukkan tuan-tuan. Hijrahlah sikap kita, perangai kita, akhlak kita tuan-tuan. Dulu lain, sekarang lah lain. Dulu kita tuan-tuan, kan? Dulu kita ni lawa, tonggang langgang. Saya nak cerita sikit dululah pengalaman kerja lama tuan-tuan. Bawa okey pergi mahkamah. Satu orang hamba Allah ni, saya tuduh je sebab beli tiket dekat kedai Magnum Sport Toto, kedai Damacai. Kedai Damacai ni jual apa? Cikgu Mail? Beli kentang ke, sili belacan ke, ikan siakap. Kalau tuan-tuan nampak dekat pekan Teluk Mas kan ada Damacai, kedai Magnum, jual apa tu? Ha? Nombor ekor. Berapa sekeping bang nombor ekor? Tak, nombor ekor berapa sekeping? RM1. Orang saya ada pengalaman ni. Tuan-tuan sekalian, jadi kan dia dituduh sebab beli tiket judi dekat kedai Damacai 40 keping. Saya kata, cik, pasal apalah pak cik pergi beli tiket judi ni? 1 keping berapa ringgit cik? Ya, saya ustaz kata nak cari rezeki yang halal. Saya kata halal mana pakcik kan? Yang ni dah confirm pakcik beli tiket judi, pakcik duit tu pakcik bagi cucu makan aiskrim Magnum lagi bagus. Jadi dia pun agak lemah. Saya soal dia tuan-tuan. Saya kata pakcik patutnya, pakcik dah umur macam ni, dah umur dah 70-an tuan-tuan, tua dah. Ya, tapi masih lagi masuk kedai judi. Kan bagus pakcik pergi masjid, ceramah, semayang, etika, banyak ibadat. Pasal apalah pakcik pergi beli judi ni? Hari ni agak dia pun rasa ni pedak dia. Okeylah, aku salah lah. Dia ngaku salah. Dia ngaku salah. Mahkamah jatuh hukuman. Adalah denda kan, denda. Dalam 4-500 dia lah. Tak bayar penjara sebulan. Oh, dia bayar. Tuan dia orang makan, dia mengamuk. Aku haramkan duit mahkamah ambil tu. Saya terdengar, oh pandai pula. Denda mahkamah haram. Duit yang dia beli judi tu halal pula. Jadi saya nak cerita tuan-tuan, orang ni dah berumur dah. Dah warga emas, umur dah 70. Saya sempat dakwah je, cik sudahlah tu, tinggalkanlah. Tuan-tuan tahu, orang beritahu ustaz, pak cik yang ustaz pernah tuduh tu, lepas sebulan pergi lagi beli judi. Tuan-tuan bayangkan, dia beli lagi, tak serik. Ya, tak lama dia meninggal. Dia meninggal, ya Allah, saya kata sedih saya. Tak berubah, tak tidak. Saya tak sempat nak dakwah sepenuhnya untuk bawa dia pergi masjid tuan-tuan. Tapi saya harap moga-moga Allah bagi hidayah kat dia, Allah bagi dia taufik tuan-tuan. Kita bimbang takut kalau dia masih meneruskan kerja tu, pengakhiran itu husnul khatimah atau su'ul khatimah. Itu yang kita bimbang tuan-tuan. Jadi kita tak nak macam tu. Kita nak ubahkan diri kita ke arah yang lebih baik tuan-tuan. Dulu lain, sekarang lain. Ya. Satu orang tua juga saya tuduh juga kerana dia berkhalwat dengan ibu tunggal. Jam 3 pagi orang pejabat agama tangkap dalam rumah di kampung dia, berkhalwat dengan satu orang janda. Saya tuduh je, cik-cik, pasal apalah pak cik pergi duduk dengan perempuan ni? Yalah ustaz, dia tu jiran saya, dah anggap macam anak beranak. Pak cik anggap macam anak beranak. Dia tu umur dia 68, pak cik 73. Saya anggap dia macam dah mana ustaz? Anggap dia pakcik, anggap dia tak. Dia bukan marah pakcik. Pakcik buat apa 3 pagi ni? Saya pok lapar ustaz, minta dia tolong masak. Pukul 3 pagi Haji Mail, Cikgu Mail, masak apa tu? Pukul 3 pagi dia suruh janda tu masak kat rumah dia, masak apa tu? 3 pagi. Tuan-tuan jangan bersubahat. Masa tangkapan tu berlaku bukan bulan Ramadan, bulan tak puasa tuan-tuan. Saya kata pakcik ni bayar ayah saya. Dah lah tu cik, tinggalkanlah benda yang tak bagus ni. Pakcik dah tua dah warga emas. Kita ni tuan-tuan ada 3 tau, 3 peringkat. 1 dipanggil remaja, 2 retua, 3 renyuk. Remaja, retua, renyuk. Remaja antara 15 tahun sampai 40 kot. 40 sampai 60 namanya retua. Atas 60 namanya renyuk. Cikgu Raud, remaja ke retua?
Oh, mengaku lagi remaja dia tu. Dah 49 ke remaja lagi tu. Dah masuk orang tua. Jadi tuan-tuan, dia marah saya. Awak ni memang tak guna tau. Orang pejabat agama tak ada kerja, nak tangkap orang kerjanya. Cik, saya sebenarnya nak tolong pakcik. Pakcik saya nak lepaskan dengan bon jamin kelakuan baik. Dia marah saya. Awak memang tak guna. Kerja nak nuduh orang je. Orang Kristian lagi baik tau. Oh, dia marah saya. Orang Kristian lagi baik. Cik, salah cakap macam tu, cik. Pakcik mengucap balik, cik. Dia mengucap, asyhadu alla ilah. Dah sebaik boleh mengucap, Ustaz. Ya. Jadi tuan-tuan, saya sedih pasal dia dah berumur dah. Berumur dah tua. Kita ni tuan-tuan patut dah berumur, makin tua, perangai lagi bagus. Jangan buat benda yang tak bagus, tak senonoh ni. Dah tua-tua ni jangan, tuan-tuan. Bayangkan dah umur dah 70-an tangkap kedai judi, kena tangkap dengan janda kat rumah, masya-Allah, tuan-tuan. Tak nak macam tu. Sebab tu kata sahabat Nabi Ibn Mas'ud, tuan-tuan, dia kata bila aku tengok terbenamnya matahari, aku risau, dia kata. Orang kata pasal apa pula? Sebab bila aku tengok matahari terbenam, itu menandakan umur aku makin bertambah. Tapi yang aku bimbangkan, amalku tak bertambah, iman aku tak bertambah. Itu aku bimbang, kata Ibn Mas'ud. Tuan-tuan, kita ni saya nak cadang, makin berumur, tuan-tuan, kalau bolehlah jangan jadi macam pokok tebu. Pokok tebu ni, tuan-tuan, apa sifat tebu ni? Tebu punya perangai yang bagus apa dia? Dia makin pangkal, makin manis. Tapi perangai tebu yang tak elok, tuan-tuan, makin hujung makin tawar. Makin hujung lagi tawar tu. Kita tak nak macam tebu tu. Kita kadang-kadang masa muda lah kita bagus beramal, semayang, datang kuliah, tak? Tapi dah berumur buat perangai pula. Dah makin hujung dah tawar dah. Semayang tawar, ke masjid tawar, ngaji tawar, dengan kuliah pun tawar. Lebih suka dengan wrestling, dekat kedai kopi, minum secawan, duduk 2-3 jam. Saya tak kata minum salah, Ustaz kan minumlah. Tapi kadang leka lah, tinggal masjid, tinggalkan surau, dan duduk kedai tu. Yang kau ibu lah duduk kat rumah tengok, suka sangat tengok drama berantai-rantai ni. Drama berantai tak putus-putus tu. Umur dah 70. Bukan salah, tuan-tuan. Umur dah 74, tengok drama berantai, 7 hari mencintaiku. Pandai Ustaz ni kan. Nyanyian pula, penyanyi paling merdu suara, akulah bidadari. Leka lalai, tuan-tuan. Umur dah 78, tapi tengok drama berantai, semayang lambat, masaknya tidak, masya-Allah, tuan-tuan. Jadi kita tak ada macam tu. Umur kita ni kalau boleh makin bertambah umur, tuan-tuan, jadilah perangai kita macam pokok kelapa. Buah kelapa ni, tuan-tuan, apa bagus ni kelapa? Kelapa ni makin tua, santan lagi pekat. Betul tak perempuan kan, kau ibu? Kalau kita masak tek minyak, mesti apa? Kelapa apa? Kelapa tua. Kelapa tua kalau bawa gulai, mesti kelapa tua sayur muda, baru sedap. Tapi kalau sayur tua, kelapa muda, tak sedap. Yang gelak tu macam faham tu. Tapi kalau sayur muda, kelapa muda, lagi tak sedap. Kalau sayur tua, kelapa tua, lagi tak sedap. Dia syarat mesti kelapa tua, sayurmu muda. Cikgu Main faham tak? Tak faham, tanya Cikgu Azhar, dia faham tu. Tuan-tuan sekalian, saya nak cerita pasal perangai lah. Kita hijrah perangai, tuan-tuan. Satu orang tua, ni cerita dululah semasa saya berkhidmat dulu. Dia datang jumpa saya kat kaunter, Ustaz, ada tak borang nak kembang sayap? Borang nak kembang sayap? Saya kata, cik, pejabat saya tak ada borang kembang sayap, cik. Yang ada borang poligami. Borang tu, Ustaz. Umur dia, tuan-tuan, dekat 80-an. Jadi kita bagi dia borang, dia penuhkan borang tu, tangannya gigil. Pegang pen gigil. Saya saja usik, cik, pegang pen, tangan bergigil. Ada hati nak tambah lagi seorang. Pandai jawab, Ustaz, yang gigil tu tangan, hati belum lagi. Dia umur 80-an bawa calon. Saya menyangkakan cucu, Ustaz. Rupanya bakal calon dia umur dalam 38 tahun.
Dia 80-an, yang bakal tu 38 tahun. Saya renung tengok muka dia, muka bakal tu. Renung bakal, tengok muka dia. Saya tengok balik 3-4 kali. Sebiji macam obat tak batuk ibu dan anak. Sebiji, tuan-tuan. Tapi ada hati nak tambah lagi. Itu yang saya kata, tuan-tuan, kita ni kalau boleh jadi macam buah kelapa. Saya minta maaf, pasal orang lelaki dia makin tua, saham lagi laku. Tak sama macam ibu-ibu yang saya sayang kat belakang tu. Makin berumur, saham makin pandai tu. Makin ke bawah. Iya. Cikgu Haji main kalau kita offer, mahu dia ni. Cuba takut nak cakap ni. Tuan-tuan. Tapi kalau boleh lah, biarlah umur kita makin tambah, perangai makin berubah. Lagi bagus, tuan. Dulu kita lain, memang dulu kita teruk, rekod merah, hidup tonggang langgang. Tapi sekarang dah lain dah berubah dah. Dah mula pergi masjid, dah mula baca Quran. Dulu, tuan-tuan, susah nak bangun tahajud. Dulu yang banyak terkejut, malam macam-macam kejutan. Sekarang dah berubah, malam-malam sentiasa bangun tahajud. Dulu jarang etikaf kat surau masjid, sekarang dah mula etikaf. Saya galakkan kita yang dah berumur kan, dah pencin-pencin ni ya, banyakkan beretikaf dalam masjid. Kan kita baca kat Sarawak kan, satu orang pomin, pencin, tuan-tuan. Orang ingat dia mati kerja pejabat agama ke, pejabat mauti ke, pomin, pencin. Mewakafkan sisa baki umur pencen, berhemat duduk dalam masjid, kemaskan masjid, susun sejadah, vacuum kapet masjid, basuh tandas masjid, tuan-tuan. Akhirnya subhanallah, orang jumpa mati tengah semayang dalam masjid. Kita nak macam tu, tuan-tuan. Pengakhiran tu penting. Jangan umur dah makin laju, makin tambah, duk lepak dekat teratai dangdut. Tuan-tuan tahu mana teratai dangdut? Dulu, masa saya berhemat dulu, tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi dekat sana tu, ada satu disko namanya teratai dangdut. Tahu tak siapa yang ramai? Warga Mas. Dalam ramai-ramai ni, tuan-tuan, bila orang datang 1000, api dibuka, dalam tu ada satu orang tua, maknya tengah peluk pinggang dia. Maknya peluk. Kalau maknya peluk Cikgu Azhar, okey tak? Nasib baik tak mati orang tua tu. Jadi tuan-tuan, ada yang lari masa saya bawa ke mahkamah, bawa tuduh dia orang ni, dia ditahan dekat ni lah, dekat belah pantai tu. Ada beberapa orang saya ingat. Jadi dia lari, ada beberapa orang tu sampai dekat jabatan kereta, terjun bawah sungai tu. Tak timbul-timbul. Buaya nak ngak pun buaya confuse. Laki-laki ke perempuan ni kan? Yang kita bawa ke mahkamah, nak kena tuduh lah. Saya tuduh pasal dia berkelakuan macam dengan pakai lah macam ni, tuan-tuan. Jadi saya bila datang nak jamin tu, tanya saya, yang datang jamin tu saya ingat kakak je atau mak je. Ustaz, berapa jamin Ustaz? Rupa kawan juga dia. Kawan dia juga pun tahan juga, tuan-tuan. Tapi orang yang begini saya boleh tuduh kat mahkamah, ada yang berubah dah. Saya kalau tuduh dia, saya pujuk, sudahlah tu, tinggalkanlah dunia ni, awak kahwinlah, nikah, berubah. Ada yang berubah, Ustaz. Ada yang orang macam ni, tuan-tuan, berubah dah, dia nikah, anak ramai, ben ambulans tak sempat parking hospital, lalu rumah dia, pasal bini beranak ujung pangkal. Kita yang badan sado ni, anak seorang je. Dia yang gemalai macam Cak Lengkong, anak 10. Suka haji kita. Saya kadang kan, dia kata apa, Ustaz, dia punya ketua suka saya. Banyak-banyak ustaz-ustaz seorang yang bagus, lain semua puaka musibat. Ustaz pandai jaga hati kita orang. Dulu saya kat pejabat, tuan-tuan, masa saya pejabat lama dekat Bastian kan, kalau saya nak balik turun daripada dia, diorang akan kejar saya. Ustaz, Assalamualaikum. Sekadar nak salam je. Salam, cium tangan saya. Bila dia cium, berderau dah saya. Saya kata kalau nampak aku ambil gambar, mati aku ni kan. Tapi dia orang, bila saya termotivasi, saya jumpa dia, bagi nak berubah, tuan-tuan. Dulu lain, sekarang dah lain. Dah bagus dah. Dah ada keluarga, dah bahagia dah.
Sebab tu kita jangan menggentam dia orang. Jangan duk kita kata inilah tak ada. Kita mesti pergi jumpa dia, cakap dia, dakwah dia tuan-tuan. Itu yang sebenar-benarnya. Ya. Jadi bila tajuk ni dulu lain sekarang lain tuan-tuan, saya lebih inilah secara peribadi saya tujukan pada tuan-tuan. Marilah tuan-tuan. Dah pujung-pujung usia ni, marilah kita belajar-belajar untuk lebih lagi mendekatkan diri kita kepada Allah. Kata Syekh Fudail bin Iyad, bila umur kamu dah sampai 40, 50, 60, kata Syekh Fudail bin Iyad, hakikat yang sebenar-benarnya kamu dah makin dekat menuju kepada Tuhan kamu. Itulah masa kata kamu kena ambil peluang tu, kamu kena buat yang terbaik. Jangan lagi kau buat dosa, kata Syekh Fudail. Kalau dulu kau buat dosa, sekarang kau masih berdosa, kata Syekh Fudail, engkau akan dihukumkan dua dosa. Satu dosa pada masa dulu yang kau belum bertaubat, dan dosa pada penghujung usia. Kata Syekh Fudail, umur 40, 50, 60 tuan-tuan, kita sebenar-benar, kata Syekh Fudail, berjalan menuju kepada Tuhan kita. Jadi marilah kita sama-sama tuan-tuan. Saya tuju pada saya bukan bagus tuan-tuan. Jangan ingat ustaz ni bagus, pegang mikrofon dengan jubah dadak. Saya sama je. Mungkin tuan-tuan yang kat bawah saya lebih baik pada saya. Yang duduk kat belakang tu lebih baik pada saya. Pengakhiran saya tak tahu tuan-tuan, betul tak? Tapi saya mengharapkan biarlah penghujung besok saya dan kita, akhir kita tinggalkan dunia, nak berhijrah daripada alam dunia nak ke alam akhirat tuan-tuan. Final ni bila tuan-tuan? Apa penghujungnya? Iaitu bila kita Allah isytiharkan, faman zuziha anin nar wa udkhilal jannata faqad faz. Satu hari tuan-tuan, anak kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ni tokoh ulama besar, bukan imam kampung Ustaz, ulama besar tuan-tuan. Anak dia tanya, ya ayahku, kata anak Imam Ahmad bin Hanbal, bilakah kita sebenar-benarnya dianggap telah berjaya? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, bila kaki kau telah betul-betul berjaya pijak tangga syurga, maka kau telah berjaya yang sebenar-benarnya. Tuan-tuan, cita-cita saya dan kita semua, sebelum kita nak berhijrah, nak tinggalkan dunia yang sangat-sangat sementara, kita nak balik bertemu kepada Allah. Target kita, cita-cita kita, iaitu kita nak mati, balik jumpa Allah, masuk dalam syurga Allah SWT. Itulah yang sebenar-benarnya tuan-tuan. Kaya mana pun kita, hebat mana pun kita, ramai pengikut, ramai yang like dekat Facebook tuan-tuan, ya, yang sanjung kita, yang minat kita, itu tak memberikan kelebihan untuk kita. Hari di mana kita balik bertemu Allah, kata Allah, walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah wa taraktum ma khawalnakum wara'a zuhurikum, kata Allah. Kau, kata Allah, benar-benar akan datang balik jumpa kami, kata Allah, furada, keseorangan. Macam mana kau datang kat dunia dulu seorang, balik pun seorang. Wa taraktum ma khawalnakum wara'a zuhurikum, kata Allah, kau akan tinggalkan semua pemberian nikmat-nikmat yang telah kami berikan kepada kamu di belakang punggung-punggung kamu. Jadi dunia sementara tuan-tuan. Satu hari besok kita pasti akan bertemu kepada Allah. Sebelum kita nak hijrah tempat yang kekal abadi, kerana kita ni semua datang pada mana tuan-tuan? Kita semua asal pada syurga. Kita nak balik ke mana? Nak masuk syurga, insya-Allah. Itu target kita, cita-cita kita. Jangan berhenti cita-cita untuk masuk dalam syurga Allah SWT. Ya. Jadi saya kira kod sudahlah kod. Ya. Atau nak sambung lagi? Ada makan Ustaz mana ni? Lapang. Bila kata makan tu tasbih, itu menandakan tuan-tuan bahawa ceramah kita, insya-Allah, ya, kita makin dekat dengan Allah Taala. Jadi mudah-mudahan ada umur kita jumpa lagi, insya-Allah. Saya mohon kemaafan terkasar bahasa tersilap atas kelemahan saya, dan moga-moga kita marilah doa sama-sama, insya-Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan di kampung Bukit Larang ni, insya-Allah, satu hari besok kampung Bukit Larang jadi macam Madinah Al-Munawwarah. 100% semua orang Bukit Larang semayang di surau ni. Boleh tuan-tuan? Boleh, insya-Allah. Penuh melimpah ruah.
Ya, semua wanita-wanita di kampung Bukit Larang tutup aurat dengan sempurna bila keluar rumah. Anak-anak muda di kampung Bukit Larang jadi anak muda yang taat, saleh, beriman, bertakwa. Seperti mana Allah sebut dalam Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh, kata Allah. Kalaulah penduduk di sebuah tempat itu, kata Allah, mereka beriman, bertakwa kepada Allah, la fatahna, kata Allah, kami buka bagi mereka barakah, langit turun barakah, bumi pun keluar barakah, kata Allah. InsyaAllah kampung Bukit Larang, kita doa moga-moga jadi macam subur di zaman Nabi di Madinah Al-Munawwarah, insyaAllah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Karim, Ya Tuhan kami beramai-ramai berdoa kepada-Mu, Ya Allah, pada malam yang penuh dengan barakah ini, malam Saidul Ayam, penghulu bagi segala hari, Ya Allah. Moga-moga, Ya Allah, Kau pandanglah kami dengan penuh rahmat-Mu, pandanglah kami dengan penuh rasa kasih dan sayang-Mu. Ya Tuhan kami bersyukur di atas nikmat yang telah Kau berikan kepada kami. Jadikanlah kami orang-orang yang sentiasa bersyukur di atas nikmat telah Kau berikan kepada kami. Jangan Kau jadikan kami orang-orang yang akan kufur pada nikmat-nikmat-Mu, Ya Allah. Ya Tuhan kami sedar akan datang satu masa nanti kami pasti akan mati, Ya Allah. Kami akan dimandikan, kami akan dikafankan, kami akan disemayangkan, dan kami akan dihantar ke tanah kubur, Ya Allah. Masa itu akan pasti datang dalam hidup kami, Ya Allah. Ya Tuhan kami, sebelum datang masa itu kepada kami, Ya Allah, berilah kami peluang agar di penghujung usia kami yang berbaki ini, jadikanlah kami orang-orang yang benar-benar taat kepada-Mu, Ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang beriman, bertakwa, sentiasa patuh pada seluruh perintah-Mu, meninggalkan segala larangan-Mu, Ya Allah. Ya Tuhan kami, jadikan kami orang-orang yang berbahagia, bahagia dalam dunia yang sementara ini, bahagia di alam kubur, di padang mahsyar, di titian sirat, dan mudah-mudahan selamatkan kami masuk dalam syurga-Mu, Ya Allah, atas rahmat-Mu, Ya Allah. Ya Tuhan kami, ampunkan kami, Ya Allah. Ampunkan di atas segala perbuatan dosa yang pernah kami lakukan, Ya Allah, sama ada yang besar atau yang kecil, zahir atau yang batin, yang terang ataupun yang tersembunyi, Ya Allah. Ya Tuhan kami, istiqamahkanlah kami untuk kami sentiasa mengamalkan agama-Mu, Ya Allah. Berikan kami kebaikan hidup dunia dan akhirat. Terimalah amal ibadah yang telah kami kerjakan, sama ada yang fardu ataupun yang sunat. Kuatkan iman kami, Ya Allah. Hidupkan kami dalam iman, matikan kami dalam iman. Hidupkan kami dengan Islam, matikan kami dalam Islam. Hidupkan kami dengan kalimah la ilaha illallah, dan matikan kami dengan kalimah yang sama di akhir kalam kami dalam husnul khatimah. Ya Tuhan kami, permintaan yang sama juga kami khususkan, moga-moga ampunkan dosa ibu dan ayah kami, Ya Allah, sama ada mereka yang masih hidup ataupun mungkin telah meninggal dunia. Untuk ibu dan ayah kami yang masih hidup, Ya Allah, kasihkan mereka seperti mana mereka telah kasihkan kami semasa kami kecil-kecil lagi, Ya Allah. Berikan kebahagiaan untuk mereka dunia dan akhirat, Ya Allah. Kami akur, kami tak mampu nak balas jasa mereka, Ya Allah, budi mereka, Ya Allah. Hanya doa yang kami mohonkan untuk mereka, Ya Allah. Moga-moga Engkau rahmatilah kehidupan mereka dunia dan akhirat, Ya Allah. Untuk ibu dan ayah kami yang telah meninggal dunia, tempatkan roh mereka bersama orang-orang yang beriman, bersama roh para syuhada, siddiqin dan solehin. Lapangkan kubur mereka, Ya Allah. Selamat kami daripada azab kubur, fitnah kubur dan kegelapan kubur, Ya Allah. Permintaan yang sama juga kami doakan pada malam ini, Ya Allah, agar ampunkan anak-anak kami, Ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak yang taat, soleh, beriman, bertakwa, Ya Allah. Ampunkan adik-beradik kami, guru-guru kami, sahabat-sahabat kami, jiran-jiran kami, orang-orang kampung kami, Ya Allah. Seluruh kaum muslimin muslimat yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Tuhan kami, turunkan rahmat berkat di kampung ini, Ya Allah. Turunkan rahmat berkat di kampung Bukit Larang ini, Ya Allah. Jadikan warga kampung ini seperti mana berlaku di zaman Nabi-Mu, Ya Allah. 100% orang laki-laki dapat solat berjemaah di sini. Seluruh wanita dapat tutup aurat dengan sempurna. Anak-anak muda mereka jadi anak yang soleh, beriman dan bertakwa. Ya Tuhan kami, jauhkan kampung ini daripada segala perpecahan, daripada musibah bencana, Ya Allah. Ya Tuhan kami, berikan keamanan di sini, Ya Allah. Rahmatilah mereka semua, Ya Allah. Ya Tuhan kami tidak pandai berdoa. Apa yang baik itulah yang kami pohonkan, apa yang tak baik itulah yang kami minta jauhkan daripada-Mu, Ya Allah. Dan apa yang Nabi kami pernah mendoakan kami untuk umat di akhir zaman, bagi segala kebaikan daripada-Mu, Ya Allah, itulah yang kami minta daripada-Mu. Dan apa yang Nabi kami pernah mendoakan kami umat di akhir zaman, daripada segala keburukan dan kemudaratan, itulah yang kami minta jauhkan daripada-Mu, Ya Allah. Kabulkan
doa kami ya Allah. Kabulkan harapan kami, cita-cita kami, hajat kami pada malam yang barakah ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا